Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika 'ilman wa ta'lima innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari ke-23 daripada bulan Ramadan yang mulia, tahun 1442 Hijrah, dan kita sambung bacaan hadis-hadis puasa kita daripada kitab As-Sunan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Sekarang hari ini kita berhenti pada bab yang ke-58. Kitab puasa ni, dan termasuk di dalamnya bab-bab berkaitan dengan i'tikaf, ada lebih kurang less dan 80 kitab lah dalam Sunan Abi Daud ni. 70 lebih tak silap saya, tapi less dan 80 lah. InsyaAllah hadis-hadis yang kita baca sehari dua ni hadis-hadis yang agak ringan kerana ia melibatkan perkara-perkara yang sunat dalam berpuasa, ataupun kita kata perkara-perkara sunat berkaitan puasa, macam puasa sunat dan seumpamanya. So dia tidaklah melibatkan permasalahan fiqh yang begitu complicated. So insya-Allah kita boleh baca dengan laju sikit lah. Semoga Allah SWT bagi taufik pada saya dan tuan-tuan untuk sekurang-kurangnya habiskan kitab As-Sawm daripada Sunan Abi Dawud ini. Wa bisanadil muttasil minna ila al-Imam Abi Dawud rahimahullah rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumikum fid dharain amin annahu qala bab fi shaumi 6 ayyamin min Syawal. Bab pada menyatakan berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal. Hadis ni masyhur tuan-tuan, dan di sisi majoriti para ulama hukumnya adalah sunat untuk kita berpuasa 6 hari daripada bulan Syawal dan 6 hari daripada bulan Syawal. Sunat tu satu, kemudian sunatnya lagi adalah pada bulan Syawal. Cuma ada qaul, tak silap saya, dalam mazhab Imam Malik rahmatullahi alaih, dia kata 6 hari itu tak termasuk, bukanlah tak termasuk, dia panggil 6 hari itu tidak semestinya pada bulan Syawal semata-mata. Maksudnya kalau kita puasa 6 hari pada bulan selain daripada Syawal pun kita akan dapat pahala ni. Tetapi perbahasan yang detail tu tuan-tuan boleh tengok dalam kitab-kitab syarah lah. Dalam kitab-kitab syarah. Tetapi secara umumnya ada dua isu di sini. Yang pertama sekali ialah dari sudut sunat untuk puasa 6 hari, itu ialah pendapat majoriti ulama, disunatkan untuk puasa 6 hari. Dan satu lagi, yang 6 hari itu adalah daripada bulan Syawal, daripada bulan Syawal. Isu dia kat mana tuan-tuan? Isu dia pada perkataan min, daripada tu. Adakah itu min litab'id, menunjukkan kepada sebahagian daripada? Kalau kita kata min Syawal, ialah sebahagian daripada Syawal. So nak tak nak memang kita kena puasa tu dalam bulan Syawal lah. Ataupun min di situ min ibtidaiyah, yang menunjukkan kepada bermula daripada, maksudnya bermula bulan Syawal. Tetapi dia tidaklah restricted hanya untuk bulan Syawal. Bahkan kita boleh puasa je 6 hari itu walaupun selepas Syawal. Ala kullin tuan-tuan, dan sunatnya untuk puasa secara berturut-turut pada hari raya kedua. Kita sebut hari raya kedua kan. Maksudnya 2 Syawal tu kita start puasa dah berturut-turut. Ataupun tak berturut-turut pun tak ada masalah. Kan? Ada orang buat sekadar kemampuan dia, sehari pada hari Isnin, sehari pada hari Khamis, sehari pada hari Isnin, sehari pada hari Khamis, sehari pada Isnin, sehari pada hari Khamis. Maka dia dah dapat dah 6 hari. Kalau dia gabungkan niat dia dengan puasa Isnin Khamis dengan 6 Syawal, dapat pahala berganda-ganda. Ataupun dia nak cari Isnin Khamis sekali, kemudian ayyamul bid, hari 13, 14, 15 Syawal, dah 5 hari kat situ, cari satu hari Isnin lain, maka dia gabungkan, dia akan dapat pahala hari Isnin Khamis, dapat pahala 6 Syawal, akan dapat pahala hari putih. Dan sebelum ni ada orang tanya, kita dah bagi tahu apa hukum kalau kita ganti puasa qada dan kita gabungkan sekali dengan 6 Syawal.
maka dalam mazhab kita kata boleh, tetapi sebaik-baiknya kita asingkan. Wallahu alam bis-shawab. Wa bisanadil muttasil أو به قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. Hadis masyhur tuan-tuan, hadis yang sahih, ada dalam Sahih Muslim. Ada mana lagi? Ada dalam Sahih Muslim. Dalam Bukhari tak ada kah? Bukan nombor 2 ni. Sekejap. Ada sahih tuan-tuan. Ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Ibn Hibban. Nabi SAW bersabda, siapa yang mana puasa Ramadan? Siapa yang mana puasa Ramadan? Kemudian, dia ikuti dengan 6 hari daripada bulan Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa setahun. 6 kali dengan 10, 60 kan? 6 kali dengan 10, 60. 60 nilainya ialah 2 bulan. Kalau Ramadan, 1 bulan. Kali dengan 10, maksudnya 10 bulan. 10 bulan campur 2 bulan. Faka'annama samad dahar, maka seolah-olah dia telah puasa setahun. Ala kullin tuan-tuan, faka'annama, seolah-olah dia telah puasa setahun. Tetapi, kalau orang itu perbanyakkan lagi puasa pada setahun itu, macam Ramadan pun dia puasa, 3 hari setiap bulan pun dia puasa. Sebagaimana kita baca dalam riwayat sebelum ni kan. Nabi kata itu ialah siyamud dahar, puasa setahun juga. Jadi kalau 6 Syawal pun puasa juga, maka pahala dia akan berganda-ganda lah. Wallahu alam. Bab kaifa kana yasumun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab bagaimana Nabi SAW puasa. Dalam bab ni nak bagi tahu bahawasanya Nabi SAW ni banyak puasa. Tidak dinafikan. Tetapi tak adalah bulan yang Nabi SAW puasa penuh kecuali Ramadan dan kebanyakan Sya'ban. Adapun pada bulan-bulan lain, kalau Ashhurul Hurum betul Nabi SAW banyak juga puasa, tapi tidaklah sebanyak Sya'ban. Tetapi ada je hari-hari Nabi tinggal, kan? Dan dalam bulan-bulan yang biasa, Nabi SAW menekankan untuk puasa 3 hari setiap bulan pada penghujung bulan, Ayyamil Bid dan seumpamanya. Sampaikan para sahabat radhiyallahu anhum, dia kata, mereka kata, kami kalau nampak Nabi puasa macam Nabi tak akan berbuka-buka. Maksudnya hari ni puasa, esok puasa. Tapi ada ketikanya kami tengok Nabi tak berpuasa. Lusa esok pun tak berpuasa, lusa pun tak berpuasa, seolah-olah Nabi tak akan berpuasa-puasa dah lepas tu. Jadi ia menunjukkan kepada i'tidal, menunjukkan kepada balance yang ada dalam kehidupan Nabi SAW. Dari sudut Nabi boleh buat, tuan-tuan, nak puasa setahun pun Nabi boleh buat. Bahkan Nabi wisal pun, sebagaimana kita sebut banyak kali sebelum ni. Tetapi Nabi tak nak perbuatan Nabi SAW itu akan menyebabkan para sahabat ikut dan benda itu akan menyusahkan mereka. Bahkan dalam riwayat yang kita baca semalam, apabila sampai berita kepada Nabi SAW, ada sahabat yang mana puasa setiap hari, bangun sepanjang malam, baca Quran 30 juzuk satu hari. Nabi panggil dan Nabi telah bagi nasihat. Yang mana intipati nasihat tersebut ialah untuk seseorang itu buat satu-satu amalan berdasarkan kemampuan dia, walaupun dia boleh buat lebih lagi, tetapi senang cerita be moderate lah. I'tidal dalam melakukan amal ibadat. Tapi sahabat tu kata dia nak buat lebih. Nabi tak marah pun. Tetapi orang kata general advice, orang kata nasihat umum ialah be moderate dalam melakukan ibadat. Tapi apabila ada sahabat yang dia nak buat lebih daripada tu, dia minta dengan Nabi SAW. Nabi SAW tak kata benda tu bid'ah pun. Nampak tak? Macam Maulana Abdul Hayy Al-Laknawi rahimahullah, dia ada tuliskan kitab Iqamatul Hujjah fi anna al-ikthar fi at-ta'abbud laysa bi bid'ah. Mendirikan hujah-hujah bahasanya memperbanyakkan ibadat itu bukanlah bid'ah. Kena bacalah buku tu tuan-tuan. Bab yang seterusnya ialah bagaimana puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Abi Nadhr maula Umar ibn Ubaidillah an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. Hadis ni hadis sahih tuan-tuan. Ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim.
Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berpuasa sehinggalah kami kata Nabi tak akan buka-buka dah. Dan ada ketika Nabi SAW berbuka, iaitu tidak berpuasa, sehingga kami kata Nabi SAW tidak akan puasa-puasa dah. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat baginda SAW pada mana-mana bulan lebih banyak puasanya pada bulan tersebut berbanding dengan bulan Syaban. Jadi ini majoriti punya dalil lah bahawasanya Nabi tak puasa penuh pun Syaban. Nabi tak puasa penuh pun Syaban, tetapi kebanyakan Syaban. Tapi akan ada juga riwayat yang seolah-olah mengisyaratkan kepada Nabi puasa penuh Syaban. Jadi ada sebahagian ulama memilih jalan terjih, iaitu sebenarnya riwayat yang betul ialah riwayat yang kata puasa sebahagian besar Syaban. Ada pun riwayat yang kata puasa keseluruhan Syaban itu ialah dari sudut penggunaan bahasa Arab. Apabila seseorang itu melakukan sesuatu, orang kata banyak, jadi dia akan bundarkan benda itu kepada keseluruhan. Macam bila kata dia puasa sampai 28 hari, 27 hari daripada bulan Syaban, maka kata, oh dia puasa keseluruhan Syaban. Benda ni dari sudut muhawarah, percakapan, benda biasa. Tapi ada juga, saya ada baca lah, yang ulama' kata bahawasanya ada kes yang mana Nabi SAW puasa Syaban sempurna, dan ada kes yang mana Nabi puasa Syaban tidak penuh. Sebab Nabi bukan hidup satu Syaban je dalam hidup baginda Nabi SAW. Kan Ramadan pun ada 9 Ramadan yang Nabi sempat puasa di Madinah. Jadi Syaban paling kurang ada 9 Syaban. Jadi mungkin ada tahun-tahun yang mana Nabi SAW puasa penuh Syaban. Dan kebanyakan daripada Syaban, Nabi SAW puasa sebahagian besar daripada Syaban sahaja. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه زاد كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. Dalam riwayat ni tuan-tuan, walaupun matan dia ni dari sudut makna dia tu betul, tak ada masalah ke apa. Cuma dari sudut ilmu hadisnya, dia kata sanad hadis ni hasan lah. Sebab Muhammad bin Amr itu, Muhammad bin Amr ibn Alqamah tu kita dah bagi tahu banyak kali, dia hasanul hadis. Dan satu lagi, dia kata riwayat ni apabila dia datang daripada jalur Abu Hurairah, dia kata ni jalur ni ghairu mahfuz. Jalur ini tidak terpelihara. Maksudnya jalur ini tak betul dari sudut ilmu ilal. Sepatutnya jalur ni dia datang daripada jalur Ummi Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Nampak tak? Senang cerita adalah tersilap sebut nama sahabat. Sepatutnya riwayat ni daripada Aisyah dan juga Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, tapi ada sebahagian perawi dia tersalah sebut nama Abu Hurairah. Jadi matan tu betul lagi, sanad tu bermasalah. Nampak tak tuan-tuan? Dan hadis ni sama sebenarnya daripada dengan riwayat di atas. Cumanya dalam riwayat ni dia katakan yasumuhu illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa bulan Syaban itu ialah keseluruhannya kecuali sedikit. Bal ni orang panggil lil idrab. Dalam kes ni bahkan bukan keseluruhan, bukan kebanyakan, tetapi kana yasumuhu kullah. Nabi SAW puasa Syaban ni adalah keseluruhannya juga. Jadi tuan-tuan, saya dah bagi tahu pendekatan para ulama tadi. Sama ada yang kata kebanyakan itu sebagai keseluruhan, ataupun yang kata ada bulan-bulan yang mana Nabi SAW puasa keseluruhan dan ada banyak bulan Nabi SAW puasa kebanyakannya. Bab fi saumil itsnain wal khamis, bab pada puasa hari Isnin dan Khamis. Masyhur tuan-tuan, puasa sunat. Wa bi qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Aban qala hadatsana Yahya an Umar bin Abi al-Hakam ibn Thawban an maula Qudamah bin Mab'un an maula Usamah bin Zaid أنه انطلق مع أسامة رضي الله عنه إلى وادي القرى في طلب مال له فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فقال له مولاه لما تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير فقال إن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. Hadis ni tuan-tuan, dari sudut sanad dia bermasalah sikit je lah, iaitu Maula Qudamah ibn Mab'un ni, dia ni majhul.
Kemudian Maula Usamah bin Zaid ni juga majhul. Dia panggil siapa ni? Dia panggil mubham. Apa maksud mubham? Sebut daripada satu orang lelaki, hamba dipanggil free slave. Hamba yang telah dibebaskan. Maula ni ialah hamba yang dibebaskan. Tapi dia tak bagi tahu siapa nama dia. Jadi sehingga kan kita tak boleh nak kenal batang tubuh dia secara spesifik. Untuk kita tahu dia punya kedudukan dari sudut jarh dan juga ta'dil. Dari sudut status dia ni sebagai satu orang perawi. Sebab dia kata maulah hamba Usamah bin Zaid, hamba Qudamah. Siapa hamba tu? Kalau dia ada ramai hamba, yang mana satu? Jadi dari sudut ilmu hadis ni dia panggil jahalah, majhul. Tidak diketahui. Sebab apa? Sebab ada perawi yang disebut bukan sanad terputus, tetapi perawi tu mubham. Dari sudut batang tubuh dia, pendetailan dia tu, kita tak ada maklumat yang lengkap sehingga kita tak boleh nak tahu dia punya status dari sudut jarh dan juga ta'dil. Dari sudut ni tuan-tuan, memang sanad ni bermasalah. Tetapi yang marfu', yang Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, dia bagi tahu bahawasanya Nabi SAW berpuasa pada Isnin dan Khamis. Benda tu dah ada dalam riwayat sebelum ni kan, riwayat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang puasa pada hari Isnin dan Khamis, yang mana dia beritahu bahawasanya pada hari tersebutlah aku dilahirkan dan pada hari tersebutlah telah diturunkan wahyu pada aku. Cuma tuan-tuan, hari Isnin tu memang sepakatlah. Cuma hari Khamis tu ada sedikit permasalahan lah dari sudut sanad di sisi sebahagian ulama'. Tetapi yang masyhur, yang ulama'-ulama' kita amalkan, sebarkan, memang dia package-kan teruslah puasa Isnin dan juga Khamis. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dari sudut Nabi puasa Isnin Khamis tu memang ada riwayat yang sahih lah, dengan sedikit perselisihan di kalangan para ulama. So di sini Usamah bin Zaid dia puasa Isnin Khamis. Jadi dia punya hamba dia tanya, kenapa kau puasa Isnin Khamis sedangkan kau ni dah tua? Dan dia radhiyallahu ta'ala anhu bagi tahu yang Nabi puasa Isnin Khamis lah. Dan Nabi SAW bagi tahu bahawasanya amal manusia akan diangkat, akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Isnin dan juga Khamis. Maula Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya dia telah bertolak bersama dengan Usamah radhiyallahu ta'ala anhu ke satu tempat nama Al-Wadil Qura untuk mencari ataupun mendapatkan harta milik Usamah bin Zaid. Dia tak bagi tahu lah pula harta apa, tapi sedang cari sesuatu lah, ataupun untuk dapatkan sesuatu. Dan dalam pemusafiran itu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu berpuasa Isnin dan Khamis. Maka hamba dia pun tanyalah, kenapa kamu berpuasa pada Isnin dan Khamis sedangkan kamu ni sudah berumur? Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sesungguhnya Nabi Allah SAW berpuasa pada Isnin dan Khamis. Dan apabila ditanya, baginda Nabi SAW telah menyatakan bahawasanya amal-amal manusia akan dibentangkan, iaitu di hadapan Allah SWT pada Isnin dan juga Khamis. Shalom. Qala Abu Dawud, kadha qala Hisham ad-Dastawai an Yahya an Umar bin Abil Hakam. An Yahya an Umar ibn Abil Hakam. Ini riwayat siapa ni? Hisham. Kadha qala Hisham ad-Dastawai an Yahya. Yahya ibn Abi Kathir, Umar ibn Abil Hakam. Umar ibn Abil Hakam, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, tapi dalam hasyiah ni dia kata, apa yang disebut oleh musannaf iaitu Imam Abu Daud ni ghair musallam, kerana Hishaman samahu Umar ibn Abil Hakam ibn Thawb. Umar ibn al-Hakam ibn Thawban. Dia kata dalam riwayat Hisham, dia tak kata Umar ibn Abil Hakam, dia kata Umar ibn al-Hakam. Wallahu a'lam bissawab. Wa bihi qala bab fi shaumil 'ashar. Bab pada berpuasa 10 hari. 10 hari ni berapa tuan-tuan? 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Tapi sebenarnya 1 sampai 9 lah. Hari ke-10 mana boleh puasa sebab dia ialah hari raya haji. Haram untuk berpuasa secara ijma'. Jadi walaupun 9 hari tetapi dibundangkan sebut 10. Sebab ada riwayat yang mana Nabi SAW beritahu, hadis masyhur tuan-tuan, tidak ada satu hari pun yang mana amal soleh lebih Allah Subhanahu Wa Taala sukai berbanding dengan amal yang dibuat pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab syarah, antara benda dibahaskan oleh para ulama ialah yang mana lebih afdal. 10 hari daripada
10 hari pertama bulan Zulhijjah ataupun 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Macam-macamlah pendapat dan pendalilan penghujahan para ulama. Ada yang kata kalau dari sudut hari 10 pertama Zulhijjah lebih baik. Dari sudut malam 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan itu lebih baik. Ala kullin, yang paling penting tuan-tuan kita tahu hari-hari inilah hari yang baik, maka kita kena berusaha sedaya upaya kita untuk kita penuhkan dengan amal ibadat. Nampak tak? Dan tajuk yang Imam Abu Daud rahmatullahi alaih buat ni ialah fi saumil ashar. Fi saumil ashar. Letak tajuk khusus itu berpuasa pada 10 hari pertama, iaitu 9 hari lah. Jadi apa hukum dia tuan-tuan? Hadis yang pertama ni dia lemah. Tapi lepas tu Imam Abu Daud bawa hadis yang sahih, iaitu hadis Ibn Abbas yang sebut amalan salih secara umum, tidak spesify dengan puasa. Jadi puasa termasuk dalam itulah. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana 'anil Harb ibn Sayyah an Hunaydah bin Khalid an imra'atihi an ba'd azwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dzulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli shahr awwal ithnain min asy-syahr wal khamisa. Jadi tuan-tuan, riwayat ni ada seorang wanita yang mana tidak disebut nama dia, iaitu Hunaydah ibni Khalid. Dia telah riwayatkan daripada imraati, daripada isteri dia. Hunaydah ni nama orang lelaki. Dia telah riwayatkan daripada isteri dia. Isteri dia riwayatkan daripada sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tengok dari sudut sanad memang ada sedikit masalah lah. Nampak tak? Dia kata, di samping itu, dia ada ittirab, ada tidak konsistensi dalam riwayat ni daripada Hunaydah. Daripada Hunaydah ada ketidakkonsistensian dalam riwayat. Ada riwayat daripada dia sebagaimana ini disebut oleh Imam Abu Daud rahmatullahi alaih, iaitu daripada isteri dia, daripada sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang riwayat daripada Hafsah. Ada daripada Ummi Salamah. Ala kullin tuan-tuan, ikhtilaf ini la yadur sangatlah, sebab isteri Nabi sini dikatakan ba'd azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Hafsah, mungkin Ummi Salamah. Ittirab pada nama sebahagian isteri Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi dia tidaklah memberi kesan sangat pun. Sebab saya ni hak jenis, kalau hadis-hadis yang dalam kitab-kitab sunan dan seumpamanya ni, selagi mana kita boleh kuatkan, memang kita kuatkan lah. Kecuali kalau memang nampak dhaif betul dan ulama pun tolak, tidak diambil hukum daripadanya, bersalahan dengan riwayat yang sahih tu, kita bersama dengan para ulama juga. Tapi kalau setakat benda yang simple-simple, terutamanya bila melibatkan fadail dan seumpamanya, kita pun tidak keraslah. Sebab menjadi manhaj ulama mutaqaddimin, memang mereka akan sedikit longgar dengan hadis-hadis yang macam ni. Jadi kalau kita nak berkeras dengan hadis-hadis macam ni, maksudnya kita lari daripada manhaj mereka. Okey, daripada sebahagian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah riwayatkan bahawa Nabi SAW berpuasa 9 Dzulhijjah, iaitu 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Dan juga hari Ashura. Hari Ashura ni hari ke-10 daripada bulan Muharram. Dan 3 hari daripada setiap bulan. Isnin yang pertama daripada bulan tersebut, wal khamisa, dan juga Khamis. Cuma dalam riwayat kita ni, sini dalam nuskhah ni dia kata wal khamisa wal khamis. Kata muhaqqiq, dia kata kalimah al-khamis, hari Khamis. Yang kedua ni kami ambil daripada nuskhah Ha dan juga nuskhah Alif. Dan ini ialah sebagaimana dalam riwayat Ibnu Dasah dan juga Ibn al-A'rabi dan juga Abi Isa Ramli. Dan dia tak ada dalam riwayat Al-Lu'lu'i. Riwayat Al-Lu'lu'i ialah awwal ithnain min asy-syahr wal khamis. Berhenti situ je. Tetapi dalam riwayat yang lain, Ibnu Dasah, Ibn al-A'rabi, Abi Isa Ramli dan seumpamanya, dia ada 2 kali Khamis. Wal khamis wal khamis. Baru cukup 3. Baru cukup 3 hari daripada bulan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tuan-tuan, hadis ni walaupun ada kelemahan, tapi tidaklah lemah sangat pun. Nampak tak?
Hadis yang seterusnya, wa bihi qala hadatsana Uthman ibn Abi Shaybah qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Al-A'mash an Abi Salih wa Mujahid wa Muslim al-Batin an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam yani ayyam al-'ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Hadis sahih tuan-tuan, masyhur hadis ni. Ada dalam Bukhari, Muslim. Ni ada dalam Muslim tak? Dalam Bukhari ada, dalam Muslim sini tak ayat pula. Ala kullin, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hadis ni masyhur tuan-tuan. Tidak ada satu hari pun yang mana amalan saleh di dalam hari tersebut lebih Allah SWT sukai berbanding dengan hari-hari ini. Nabi SAW maksudkan hari ke-10. 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun berjihad di jalan Allah, kedudukan jihad ni kan tinggi. Tapi kalau kita buat amalan pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, tetapi amalan itu bukanlah jihad. Amalan itu macam puasa, sedekah, tilawah, baca Quran. Pahala dia lebih besar berbanding dengan jihad di jalan Allah ke? Nabi SAW kata, walal jihadu fi sabilillah. Amalan pada bulan tersebut lebih tinggi nilainya berbanding dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Nabi SAW kata, illa, kecuali kalau orang tu pergi berjihad, dia keluar dengan jiwa dia, dengan diri dia dan juga dengan harta dia, falam yarji' min dhalika bi syai', dan dia tidak balik, maksud dia mati syahid. Hak tu tak boleh nak buat macam mana lah, hak tu memang pahala lagi tinggi. Dan kalaulah seseorang itu berjihad pada 10 awal bulan Zulhijjah, boleh ke tuan-tuan berjihad pada 10 awal bulan Zulhijjah? Tak boleh kan, sebab bulan haram kan, mana orang perang pada bulan haram. Tapi kalau dia keluar jalan Allah, dia pahala dia banyak insya-Allah. Kalau buat amalan-amalan pada bulan Zulhijjah 1 sampai 10. Ini merupakan hari-hari yang mana Allah SWT lebihkan pahala. Jadi itu ialah pahala yang besar. Dan jihad yang dilakukan bukan pada bulan haram, pahala dia tu tinggi dah. Tetapi tak boleh nak lawan juga. Orang kata pahala yang diperolehi jika dilakukan amalan soleh pada 10 hari pertama ini. Kecuali kalau orang tu mati syahid. Hak tu cerita lain. Wallahu alam. Allah SWT dia boleh letak kelebihan ke tempat tertentu, amalan tertentu, masa tertentu. Kita sekarang ni tuan-tuan, macam we were discussing about this matter dalam grup semalam dengan kawan-kawan. Tak tentang pahala bulan sekian, pahala tempat sekian. Jadi kita kata pahala ni milik Allah Ta'ala. Tak, kelebihan Allah boleh letak pada mana-mana tempat, mana-mana amalan, mana-mana masa. Yang paling penting kita nak buat ataupun tidak, itu sahaja. Kadang-kadang kita bahas-bahas dari sudut ilmu, itu, ini, pendapat tu, pendapat ni. Tetapi kita punya usaha untuk laksanakan amalan tersebut tu tak kuat mana. Kita punya enjin lemah tuan-tuan. Jadi kita kena usahalah bagaimana enjin tersebut nak dapat jadi kuat. Kita kena servis enjin kita supaya kita boleh bergerak jauh. Wallahu a'lam bissawab. Bab fi fitrihi, bab pada menyatakan tidak berpuasa pada 1 sampai 9 Zulhijjah. Nak bagi tahu bahawasanya benda tu bukan wajib untuk setiap bulan Zulhijjah kena puasa. Ia sunat sahaja. Wa bihi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Abu Awana 'an al-A'mash an Ibrahim 'an al-Aswad an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman al-'ashra qattu. Hadisnya sahih tuan-tuan, ada dalam Muslim. Sanad dia tuan-tuan, Masya Allah, Musaddad Ibn Musarhad, Imam Kabir, Abu Awanah, Waddah Ibn Abdullah Al-Yashkuri, antara perawi yang masyhur daripada Al-Amash, Sulaiman Ibn Mihran, daripada Ibrahim Ibn Yazid An-Nakha'i, daripada Al-Aswad. Sanad, Masya Allah tuan-tuan, ni sanad Kufi yang Masya Allah ni. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, aku tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah sekali pun. Jadi, ulama kita kata, daripada kita fahami hadis ini dengan hadis sebelum ni
walaupun hadis sebelum dia macam ada percanggahan sedikit sebanyak, bukan percanggahan, dia ada kelemahan sedikit sebanyak, daripada kita jadikan dua hadis ni sebagai bertentangan, it's better untuk kita reconcilekan hadis ini, untuk kita harmonikan hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pada bulan Zulhijjah. Jadi jawapan standard yang ulama akan bagi tahu itu ialah berdasarkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Betul tak? Itu ialah berdasarkan ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha bukanlah seorang sahaja isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bagi tahu sebelum ni bahawasanya Aisyah ni ialah salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW meninggal dan ditinggalkan 9 orang isteri. Dan Nabi SAW memang berbahagi-bahagi. Memang berbahagi-bahagi giliran, betul tak? Berbahagi giliran. Jadi seorang akan dapat lebih kurang 3 hari dalam 1 bulan. Seorang akan dapat lebih kurang 3 hari dalam 1 bulan. Dan 10 daripada Zulhijjah ni, 10 hari tuan-tuan, mungkin itu bukan giliran Aisyah. Nampak tak? Bukan giliran Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang Aisyah kata aku tak pernah nampaklah puasa. Wallahu a'lam bis-shawab. Ataupun kalaulah hari yang Nabi SAW masuk bertemu dengan Aisyah itu ialah 10 daripada Zulhijjah sekalipun, 3 hari bersama dengan Aisyah, mungkin Nabi SAW tidak puasa pada 3 hari tersebut. Tapi tidak menafikan yang Nabi SAW berpuasa pada hari-hari lain, pada giliran orang lain, pada tahun yang lain. Nampak tak? Itu sahaja. Jadi hadis ini dia bukanlah menjadi satu dalil bahawasanya bila Nabi tak puasa berdasarkan riwayat Aisyah ni, maka seolah-olah kalau kita puasa jadi bid'ah. Sebab saya pernah dengar tuan-tuan, ada orang kata bid'ah pun puasa pada 1 sampai 9 Zulhijjah ni. Sedangkan ia adalah amalan salaf. Dan berdasarkan riwayat Ibn Abbas yang umum, apa-apa amalan salih Allah SWT suka untuk dilakukan pada 10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Jadi puasa tu termasuk dalam amal salih tersebut. Dan memang salaf di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in dan a'immah selepas itu memang mereka memberi perhatian kepada puasa ni. Wallahu a'lam bis-shawab. Bab seterusnya, bab fi shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Bab pada berpuasa sunat hari Arafah di Arafah. Secara umumnya ada riwayat yang mana Nabi SAW bagi tahu siapa yang mana puasa Arafah, Nabi SAW berharapkan pahala daripada Allah SWT ataupun ganjaran daripada Allah SWT diampunkan setahun, dosa setahun yang telah lepas dan dosa setahun yang akan datang. Tapi ada juga riwayat, tapi riwayat kita ni dhaif lah, yang kita akan baca nanti, yang mana Nabi SAW melarang daripada puasa pada hari Arafah bagi orang yang mana berada di Arafah, iaitu orang yang mana menunaikan haji. Sebab tu ulama kita kata, kita gabung antara kedua-dua riwayat ni, yang sunat itu untuk orang yang mana tidak terlibat dengan haji, dan orang yang mana terlibat dengan haji tidak sunat untuk dia puasa. Sebab tu Nabi, nanti kita akan jumpa riwayat yang mana Nabi minum air pada hari Arafah nak menunjukkan kepada para sahabat supaya kamu berada dalam keadaan segar, dalam keadaan sihat, supaya dapat fokus kepada ibadat, doa dan seumpamanya lah. Jadi sebahagian salaf dia kata tak ada masalah sebab larangan tu mu'allal, iaitu ada reason di sebalik larangan tersebut. Kalaulah larangan tu kerana takut lemah, jadi ia tidak terpakai kepada orang yang tidak lemah. Dia tidak terpakai kepada orang yang tidak lemah. Dan sebenarnya Arafah ni tuan-tuan, bukan sepanjang tahun ataupun sepanjang musim haji dia akan berlaku pada musim panas. Nampak tak? Bukan sepanjang tahun dia akan berlaku pada musim panas. Ada ketikanya dia berlaku pada musim bunga, ada ketikanya berlaku pada musim sejuk. Jadi kalau orang tu dia tidak ada apa-apa masalah, kalau dia berpuasa, terutamanya pada musim sejuk kan. Sekarang kan haji kita musim panas. Tapi sebelum-sebelum ni, haji bulan 1, bulan 2, bulan 3. Jadi singkat waktu siang dia tidak panas. Dan dia berpuasa. Bila dia berpuasa, dia tidak letih. Jadi bila dia tidak letih, dia tidak akan, orang kata, habis hari tersebut disebabkan oleh letih, tidur, tak buat amal langsung. Benda tu tak berlaku pada dia. Maka sebahagian salaf kata sunat untuk dia berpuasa. Sebab larangan itu ada illah, ada sebab, reason di sebaliknya.
Wal hukmu yaduru ma'al illah, dan juga hukum ini dia berpusing berdasarkan illah, reason itu, sebab itu, wujudan wa adaman. Dari sudut adanya illah itu maka ada hukum. Tak ada illah tidak ada hukum. Ini sebahagian salaf kata. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa bi qala hadatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hawshab bin Aqil an Mahdi al-Hajari qala hadatsana Ikrimah annahu qala hadatsana Ikrimah أنه قال كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melarang daripada puasa pada hari Arafah bagi orang yang mana berada di Arafah. Hadis ni tuan-tuan dari sudut lemah dia, dari sudut sanad dia lemah. Sebab Mahdi al-Hajari ini, dia ni satu orang perawi yang majhul, tidak diketahui siapa dia. Dan hatta kalau kita kata hadis ini sahih sekalipun, perkataan naha, larang ni dalam usul fiqh tuan-tuan, dia tidak terus pergi kepada haram. Dia boleh jadi nahyu makruh. Tak, benda itu larangan tetapi hanya dalam bentuk makruh sahaja. Dan larangan tu ada reason ataupun tidak, ada illah ataupun tidak. Sebagaimana kita isyaratkan awal-awal bab tadi. Kalaulah hadis ini sahih sekalipun dan memang Nabi larang, adakah larang itu ta'abbudi, iaitu tidak ada reason, mesti kena ikut? Ataupun dia mu'allal, larangan yang mana mu'allal, disebut illah dia, ulama keluarkan illah di sebalik larangan tersebut. Jadi apabila ada illah, di sisi yang kata ada illah larangan tersebut, jadi hukum akan berubah-ubah berdasarkan illah tersebut. Kalau illah ni ada pada orang ni, maka hukum dia sepatutnya makruh lah. Tapi kalau illah ini, reason ini, Nabi larang tidak ada pada fulan-fulan, maka hukum itu tidak sepatutnya jadi makruh pada dia. Kekal sunat untuk ihtisab dapat pahala ataupun ganjaran, diampunkan dosa setahun yang telah lepas dan juga setahun yang akan datang. Wa bi qala hadatsana al-Qa'nabi an Malik an Abi an-Nadhr an Umair maula Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Al-Fadl bint al-Harith radhiyallahu anha أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. Ataupun baca fa'arsaltu, boleh juga. Hadis nombor 2 ni tuan-tuan, hadis yang sahih, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Ummul Fadl bint al-Harith radhiyallahu ta'ala anha, ibu kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia kata ada sekumpulan sahabat telah berbeza pendapat ataupun bertelingkah di sisi dia pada hari Arafah berkaitan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian sahabat kata Nabi sedang puasa sekarang. Sebahagian lain kata Nabi tidak berpuasa. Maka dia telah menghantar satu bekas susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tersebut Nabi sedang berada di atas binatang tunggangan baginda di Arafah, maka Nabi telah minum. Nabi telah minum. Yang ni tuan-tuan, perbuatan Nabi dari sudut Nabi minum, tetapi adakah dia satu dalil yang eksplisit, satu dalil yang kuat bahawa makruh untuk puasa pada hari tersebut? Selagi tidak ada dalil yang kuat, yang orang kata makbul dengan lafaz naha, larang, ataupun qaul fi'li, kata la tasumu hari Arafah, payahlah kita nak kata makruh tuan-tuan, payahlah kita nak kata makruh. Kata Al-Imam Al-Khattabi rahmatullahi alaih, apabila mensyarahkan hadis Abu Hurairah yang pertama tadi, dia kata hadza nahyu istihbab la nahyu ijab. Dia kata ini larangan melibatkan istihbab, iaitu it's better for you not to fast. Bukanlah satu larangan yang jazim. Dia kata don't fast, jangan berpuasa, bukan. Wa innama naha al-muhrim an dhalika khawfan alayhi an yad'ufa 'an ad-du'a wal ibtihal fi dhalika al-maqam. Ni Imam Khattabi nyatakan reason kenapa Nabi larang. Sebab takut dia jadi lemah, dia tidak boleh berdoa dan seumpamanya lah. Sekali tidur, berlalunya hari Arafah tanpa dia buat apa-apa ibadat. Kata Imam Khattabi, siapa yang mana dia ada rasa kuat, dia tak takut kalau dia puasa itu melemahkan tubuh badan dia, maka puasa pada hari tersebut adalah lebih afdal untuk dia insya-Allah. Sedangkan Nabi SAW telah bersabda, puasa pada hari Arafah itu akan menghapuskan dosa 2 tahun. Dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Wallahu a'lam bissawab.
Bab fi sawmi yaumi Ashura. Bab pada menyatakan puasa hari Ashura. Bab pada menyatakan puasa hari Ashura. Hari Ashura ni tuan-tuan ialah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kesimpulan dia, memang orang Quraisy mereka ada puasa hari Ashura ketika mana zaman jahiliah, dan Nabi pun puasa je di Mekah. Bila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi juga puasa. Nabi tanya, Yahudi bagi tahu inilah hari yang mana Allah SWT telah selamatkan Nabi Musa AS dengan kaum Bani Israel daripada cengkaman Fir'aun. Jadi mereka berpuasa sebagai kesyukuran. Nabi SAW pun kata, kami lebih berhaklah untuk berpuasa. Tapi memang sebenarnya pada ayam jahiliah, Nabi puasa dah benda tu. Dan di sisi sebahagian ulama', sebagaimana kita isyarat kepada awal-awal dulu, hari Ashura ni adalah salah satu fasa daripada puasa wajib dalam Islam. Kan? Satu fasa daripada puasa wajib dalam Islam. Di sisi Hanafiyah lah. Dan mula-mula puasa Ashura ni wajib. Kemudian dimansuhkan, kekal sunat je. Kemudian puasa 3 hari sebulan daripada sebulan tu wajib. Kemudian dimansuhkan kewajipan, kekal sunat untuk puasa 3 hari sebulan. Kemudian datangnya puasa Ramadan. Diberi pilihan sama ada nak puasa ataupun bayar fidyah. Kemudian dimansuhkan wajib puasa ke atas orang yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Wa bi qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana yawm Ashura yawman tasumuhu Quraish fil jahiliyah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah tasamahu wa amara bi siyamih falamma furida Ramadan kana huwa al-fariidah wa turika Ashura faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah. Hadis ni tuan-tuan sahih. Hadis ni sahih tuan-tuan. Ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah hari Ashura, iaitu hari ke-10 daripada bulan Muharram, satu hari yang mana orang Quraisy puasa. Ketika mana zaman jahiliah dulu. Nabi SAW juga berpuasa hari tersebut. Apabila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi SAW berpuasa hari tersebut dan Nabi SAW telah memerintahkan untuk para sahabat berpuasa. Cuma perkataan amara, memerintahkan ni boleh jadi wajib, boleh jadi sunat. Sebab perintah ni tak semestinya wajib selalu, tuan-tuan. Tetapi, ayat yang belakang ni akan menjadi petunjuk bahawasanya perintah itu ialah perintah wajib. Apabila telah difardukan puasa Ramadan, kana huwal faridah. Jadi puasa Ramadan itu yang jadi fardu. Maksudnya, Ashura itu no longer puasa yang fardu. Wa turika Ashura. Hari Ashura telah ditinggalkan. Ditinggalkan tu bukan tak payah puasa langsung. Tidak, tuan-tuan. Hari Ashura tu ditinggalkan sebagai puasa fardu, tetapi masih lagi kekal sebagai puasa sunat. Faman syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakah. Siapa yang mana nak, dia boleh puasa. Siapa yang mana tak mahu, dia tak payah puasa. Nampak tak? Sebab dia sunat lagi. Wallahu a'lam. Hadis yang seterusnya, qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Ubaidillah أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان عاشوراء يوما نصومه في الجاهلية فلما نزل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Hadirin tuan-tuan sahih dalam Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, adalah hari Ashura itu satu hari mana kami puasa pun ketika mana kami berada di Mekah pada zaman jahiliah. Apabila turunnya kefarduan puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijrah, Nabi SAW telah bersabda, ini ialah satu hari daripada hari-hari Allah. Itu hari yang mana berlaku peristiwa-peristiwa besar pada hari tersebut. Siapa yang mana ingin berpuasa, dia boleh puasa. Siapa yang mana tidak ingin berpuasa, dia boleh tinggalkan. وبه قال حدثنا زياد ابن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فسئلوا عن ذلك فقالوا هو اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه. Hadis sahih tuan-tuan, ada dalam Bukhari Muslim. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawasanya apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, Nabi SAW telah mendapati kaum Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka kaum Yahudi telah ditanya tentang sebab kenapa mereka berpuasa. Maka mereka berkata, ia adalah hari yang mana Allah SWT telah memenangkan Musa AS ke atas Fir'aun. Dan kami telah berpuasa untuk membesarkan hari tersebut.
Maka Nabi SAW telah bersabda, nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih aula dengan Musa berbanding dengan kamu. Dan Nabi SAW telah menyuruh para sahabat untuk puasa. Sebelum ni Nabi dah puasa pun tuan-tuan di Mekah. Jadi amarah di sini di sisi Hanafiyah, dan saya rasa ini pendapat yang kuat, telah menyuruh para sahabat untuk puasa, iaitu ala sabilil wujub, iaitu sebagai wajib. Jadi Mekah sebelum ni benda itu laisa ala sabilil wujub, benda itu sunat puasa. Tetapi bila Nabi SAW sampai Madinah dan telah diberitahu tentang reason ini, Nabi SAW telah menyuruh untuk berpuasa ala sabilil wujub, kama qalatil Hanafiyah. Dah, puasa itu sebagai wajib, sebagaimana disebut oleh ulama-ulama Hanafiyah. Wallahu a'lam bissawab. Bab ma ruwiya anna Ashura al-yawm at-tasi'. Bab pada menyatakan ada riwayat daripada Ibn Abbas bahawanya hari Ashura ni ialah hari ke-9. Sebenarnya bukan tuan-tuan. Hari Ashura ni ialah hari ke-10 lah. Cuma ada riwayat daripada Ibn Abbas yang kata hari Ashura hari ke-9. Tapi syurah bagi tahu sebenarnya Ibn Abbas dia tak maksudkan Ashura tu ialah hari ke-9. Tak. Ibn Abbas nak kata telah menjadi keinginan Nabi untuk puasa pada hari ke-10 dan juga hari ke-9 untuk mukhalafah dengan Yahudi. Untuk berselisih dengan Yahudi. Wa bihi qala hadatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yahya bin Ayyub anna Ismail bin Umayyah al-Qurashi haddathahu annahu sami'a Aba Ghatafan يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dalam riwayat ini, hadis ini ialah hadis yang sahih tuan-tuan, ada dalam Muslim. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ketika mana Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura, dan ketika mana Nabi SAW memerintahkan kami supaya berpuasa pada hari tersebut, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari ini ialah hari yang mana telah dimuliakan oleh Yahudi dan juga Nasara. Maksudnya, bila kita puasa dah bertahun-tahun ni, sama dengan mereka, takut orang kata macam kita ikut syariat mereka, lebih kurang gitulah. Maka Nabi SAW kata, kalaulah tahun depan, maksudnya kita hidup tahun depan, aku hidup tahun depan, aku akan, dan kita semua akan puasa pada hari ke-9 juga. 10 pun puasa, hari ke-9 pun kita puasa. Untuk mukhalafah dengan Yahud. Falam ya'til 'amul muqbilu hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Tetapi bulan Muharram tahun seterusnya tak sampai, Nabi SAW telah meninggal. Jadi Nabi tak puasa lah pada hari ke-9. Tapi keinginan Nabi itu tuan-tuan, sunnah lah. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن معاوية بن غلاب وحدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج أنه قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه بالمسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. Hadis ni tuan-tuan ada dalam Muslim. Cumanya benda ni berlaku selepas wafatnya Nabi SAW. Satu orang lelaki itu Al-Hakam ibn Al-A'raj. Dia datang, dia bertemu dengan Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pada waktu tersebut Sayyidina Abdullah ibn Abbas dia sedang mutawassidun rida'ah. Macam mana nak sebut tawassud ni? Tawassud ni mungkin kalau kita sebut kata tawassada, iaitu mungkin dia sedang gumpalkan ridak dia, kain yang agak tebal, dan orang Kelantan kata nyenggeng, dan berbaring. Jadikan benda itu sebagai wisadah, jadikan sebagai macam armrest ke, untuk ialah orang kata berbaring kan. Wallahu alam, ataupun sedang berselimut dengan ridaknya. Ni kena cek baliklah dalam syarah. Perkataan mutawassidun rida'ah ni sama ada dia telah bukanlah gumpal, telah lipat dan dijadikan sebagai tempat bersandar, ataupun berselimut dengan ridaknya di dalam Masjidil Haram. Maka aku telah bertanya kepada beliau berkaitan dengan puasa pada hari Ashura. Maka beliau berkata, jika engkau tengok anak bulan Muharram,
fa'dud, maka kiralah. Okey, hari ni nampak anak bulan. Esok hari pertama daripada bulan Muharram. Kira. Apabila kamu sampai kepada hari ke-9, maka hendaklah kamu berpuasa. Fa'asbih sa'iman. Hendaklah kamu masuk dalam waktu pagi dalam keadaan berpuasa. Maka dia berkata, adakah Nabi SAW kata kana Muhammadun yasum? Adakah begini Nabi SAW berpuasa? Maka Abdullah bin Abbas kata, begitulah Nabi SAW telah berpuasa. Jadi, sebab kenyataan ini tuan-tuan, yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas ni, Imam Abu Daud rahmatullahi alaih dia buat bab, ada orang yang kata bahawa hari Ashura itu hari ke-9. Jadi sebenarnya, kata syurah, sama ada ini qaul Ibn Abbas, kefahaman dia, ataupun sebenarnya Ibn Abbas, dia nak kata, sebab Nabi dah bagi tahu, niat untuk puasa pada tahun hadapan, jika hidup, bermula dengan hari ke-9. Jadi niat iradah Nabi itu, Ibn Abbas dah kata, itulah sunnah. Nampak tak? Itu ialah sunnah. Jadi, kata kana Muhammadun yasum, apabila ditanya, adakah begini Sayyidina Nabi SAW telah puasa? Ibn Abbas kata, kadzalik kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yasum, begitulah Nabi puasa. Maksudnya, keinginan Nabi itu dah jadi sunnah dah. Boleh disampaikan dah. Sebahagian surah kata gitu. Untuk tidak menjadikan qaul Ibn Abbas itu bersendirian menyalahi qaul orang lain. Sebab perkataan Ashura itu sendiri menunjukkan kepada hari ke-10. Nampak tak? Menunjukkan kepada hari ke-10. Bagaimana boleh kata hari ke-9 tu Ashura? Ke-9 orang panggil Tasu'a. Ashura ni dia dari sudut gender, ia adalah wanita, perempuan. Sebab dia adalah sebenarnya merujuk kepada malam. Malam ke-10, iaitu puasa hari yang mana datang selepas malam ke-10. Kalau hari ke-10 orang sebut Ashir, Al-Ashir, Al-Yawmul Ashir, hari ke-10 dalam bentuk muzakkar, iaitu gender lelaki. Tetapi kenapa orang sebut Ashura? Ashura sebab dia ialah puasa pada hari yang datang selepas malam ke-10. Sebab kita dalam Islam kan kita start dengan malam dulu, maghrib. Jadi kalau kata esok ialah hari ke-10, malam ni dia Al-Lailah Al-Ashirah. Nampak tak? Malam yang ke-10, esok hari ke-10. Jadi berlaku orang kata ikhtisar, ringkasan daripada kata Yaumul Lailatul Ashirah. Jadi mereka ringkaskan terus jadi Ashura. Wallahu a'lam bis-shawab. Bab fi fadli shaumih, bab pada menyatakan kelebihan berpuasa pada hari Ashura. Wa bi qala hadatsana Muhammad ibn al-Minhal qala hadatsana Yazid ibn Zurai' qala hadatsana Sa'id an Qatadah an Abdurrahman ibn Maslamah an ammihi an aslama an ammihi أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا قالوا لا قال فأتموا بقية يومكم وقضوه قال أبو داود يعني عاشوراء. Tuan-tuan, riwayat ni nombor 1 ni, hadis ni sahih li ghairi duna qawlihi faqduh fa innaha ziyadah tafarrada biha Abdurrahman ibn Maslamah. Ala kullin tuan-tuan, hadis ni masalah dia pada perkataan waqduh, qada tu. Kita terjemah dulu. Hadis ni dari sudut sanad dia macam tak ada masalah apanya. Muhammad ibn Minhal masyhur, Yazid ibn Zurai' masyhur, Sa'id ibn Abi Arubah, Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, Abdurrahman ibn Maslamah daripada pakcik dia Maslamah. Tak boleh ni. Abdurrahman ibn Maslamah ni tuan-tuan dia majhul. Dia majhul. Dia majhul. Ala kullin, dia kata Aslam ni telah datang, mungkin Aslam ni apa ni? Aslam ni satu tribe, satu kabilah kot. Saya nak kena cek dalam lafaz yang lain, dalam kitab yang lain, dalam nuskhah yang lain. Telah datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW telah bersabda, sumtum yaumakum hadha, kamu puasa ke hari ini? Hari ini ialah hari ke-10 daripada bulan Muharram. Mereka berkata tidak. Maka Nabi SAW kata, fa'atimmu baqiyata yaumikum. Kamu kena sempurnakan baqiyata yaumikum, iaitu hari yang berbaki ini. Yang dah makan tu settlekan, tetapi kamu kena qada. Cuma perkataan qada ni
dia tidak mari daripada jalan yang bersih lah. Tidak datang daripada jalan lain yang bersih. Sebab kalau dalam riwayat lain daripada Syu'bah, daripada Qatadah, dia tidak ada perkataan waqduh, hendaklah qada. Wallahu alam tuan-tuan. Kata Imam Abu Daud, itu adalah hari Ashura. Sebab kalau kita pegang, ini adalah hari yang puasa yang wajib dulu, sebelum diwajibkan Ramadan. Maksudnya kalau orang tak tahu kewajipan hari tersebut, so once bila dia tahu, dia kena teruskan puasa pada hari itulah walaupun dia dah makan dan minum. Tapi dalam riwayat ini kata sebab once bila you dah berbuka, benda tu sebenarnya bukan puasa. Macam orang tak tahu, hari ni ialah 1 Ramadan. Tak tahulah dia mamai ke apa, dia tak tahu, dia tak ambil cakna, tengok-tengok hari tu hari orang dah puasa, dia dah makan lah pagi tu apa semua. Bila dia tahu, dia kena imsak lah sebab bulan Ramadan kan. Tapi hari tu sebenarnya dia tak berpuasa, sepatutnya dia kena qada lah. Jadi hatta kalau tidak ada perkataan faqduh, kena qada sekalipun, kalau mengikut kaedah dalam agama kita, kalau hari tu betul hari wajib untuk puasa, maka dia kena qada lah berdasarkan dalil yang lain. Apapun tuan-tuan, ini adalah sebelum kefarduan daripada bulan Ramadan turun. Tetapi muskil tafsiran ini dengan tajuk yang Imam Abu Daud letak, bab fi fadli sawmihi, bab berkaitan dengan kelebihan puasanya. Sebab kalau benda yang wajib, biasanya orang tak sebut kelebihan walaupun memang ada pahala. Tetapi sini bab ni menunjukkan kepada macam sunat. Jadi nak bagi tahu bahawasanya hatta kalau di sisi jumhur sekalipun, kalau hari ini ialah hari yang mana tak wajib puasa pun, Ashura ni. Tapi kalau tak tahu itu hari Ashura, tengok-tengok kita tak puasa, maka kita tahu hari itu hari Ashura, disunatkan untuk kita tidak teruskan makan dan minum untuk ta'zim hari tersebut. Ta'zim hari tersebut. Cuma bila ia puasa sunat yang kita telah terlepas, maka disunatkanlah untuk qada. Betul tak? Bila kita ada puasa sunat yang kita terlepas, disunatkanlah untuk qada. Wallahu a'lam bis-shawab. Bab ke seterusnya tuan-tuan. Kau cukup dulu cukuplah dulu. Wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.